Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Baiklah, hari ini kita akan sambung semula kelas sains kita dengan tajuk proses hidup mikroorganisma. Baiklah, seperti yang kita telah pelajari, mikroorganisma adalah benda hidup. Jadi, ia menjalankan proses hidup. Proses hidup mikroorganisma adalah bernafas, bergerak dan bertumbuh. Sebelum ini, kita telah membuat aktiviti bagaimana organisma bernafas. Pada hari ini, kita akan lihat pula bagaimana mikroorganisma bergerak dan bertumbuh. Kamu boleh buka buku teks muka surat 27, aktiviti 2. Adakah mikroorganisma bergerak? Tujuan aktiviti ini adalah untuk memerhatikan mikroorganisma bergerak. Alat dan bahan ialah mikroskop, penitis, slide kaca, sisip kaca, bikar, piring petri, kertas turas dan air kolam. Kamu boleh baca langkah-langkah yang terdapat di dalam buku teks. Baiklah, cikgu akan tunjukkan kepada kamu apakah pemerhatian yang cikgu dapat daripada uji kaji ini. Cuba kamu lihat video ini. Kamu akan dapati terdapat mikroorganisma yang sedang bergerak di bawah mikroskop. Mengapakah agaknya mikroorganisma ini bergerak? Mikroorganisma ini bergerak adalah untuk mendapatkan sumber makanan kerana dia adalah benda hidup. Dia memerlukan makanan untuk hidup. Okey, baiklah. Tengok pula soalan yang dikemukakan. Berikan inference berdasarkan pemerhatian yang kamu peroleh dalam air kolam ketika menggunakan mikroskop. Okey, apakah inference-nya? Ya, mikroorganisma bergerak kerana untuk mendapatkan makanan. Nyatakan kesimpulan kamu dalam penyiasatan ini. Apa kesimpulannya? Ya, kesimpulannya mikroorganisma bergerak. Baiklah, kita teruskan dengan aktiviti 3. Adakah mikroorganisma bertumbuh? Tujuan penyiasatan adalah membuktikan kulapuk bertumbuh. Alat dan bahan ialah plastik lusina, penyembur air, roti dan air. Cikgu akan terangkan secara terperinci untuk amali ini kerana amali ini biasanya akan ditanya dalam peperiksaan UPSR. Okey, baiklah. Langkah-langkahnya adalah semburkan air kepada roti seperti yang berikut. Roti A 1 semburan, roti B 2 semburan dan roti C 3 semburan. Kemudian masukkan setiap roti ke dalam plastik lusina yang berbeza dan labelkan A, B dan C. Buat pemerhatian ke atas roti A, roti B dan roti C selama seminggu dan rekodkan perubahan saiz dan warna kulapuk pada roti tersebut. Bincangkan pemerhatian kamu dengan rakan kamu. Okey, baiklah. Okey, tips. Guna 3 keping roti daripada sebungkus roti yang sama. Dia tidak boleh guna roti lain. Contohnya kalau guna gardenia, 3 keping ni kena guna gardenia. Dia mesti jenis yang sama. Okay. Yang kedua, jangan buka roti semasa membuat pemerhatian dan pengukuran. Okay. Kerana ia boleh, sebab dia adalah mikroorganisma, dia akan mendatangkan mudarat lah kalau terkena pada tangan kamu. Okey. Jadi cikgu nak tunjukkan apakah pemerhatian yang dapat dilihat daripada uji kaji yang telah dibuat ini. Okey, kamu tengok roti A ada sedikit tumpuk hitam yang dipanggil kulapuk. Roti B yang menerima 2 semburan air ada banyak sikit daripada roti A. Dan roti C yang menerima 3 semburan air, dia lebih banyak kulapuk yang terhasil. Okey. Kita tengok dekat soalan ni, pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, seperti mana yang cikgu telah ajar, pemboleh ubah dimanipulasi adalah
yang berbeza di dalam eksperimen yang akan mempengaruhi keputusan uji kaji. Okey, apa yang berbeza kat dalam ni? Ialah apa? Semburan roti. Jadi, bilangan semburan air pada roti berbeza. Sebab roti A 1, roti B 2, roti C 3. Jadi, semburan air adalah dimanipulasi. Tapi kena letak bilangan semburan air. Kena ada parameter. Kemudian tengok pula, pemboleh ubah bergerak balas. Hasil akhir uji kaji. Apa hasil akhir uji kaji? Cuba tengok dekat nombor 2. Dia kata buat pemerhatian ke atas roti A, roti B dan C selama seminggu dan rekodkan perubahan saiz dan warna kulapuk. Jadi kita nak tengok apa? Kita nak tengok saiz dan warna kulapuk. Okey. Kemudian tengok pula pemboleh ubah yang dimalarkan. Apa yang perlu disamakan tadi? Roti yang sama. Mesti ada parameter. Kena letak jenis roti yang sama. Apa lagi kena sama? Saiz roti kena sama. Okey. Kemudian apakah tujuan penyiasatan? Okey, yang ini semua orang kena ingat. Untuk menyiasat hubungan antara, ini mesti apa? Pemboleh ubah dimanipulasi. Apa boleh ubah dimanipulasi itu tadi? Bilangan semburan air dan yang ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Apa yang bergerak balas tadi? Saiz dan warna kulapuk. Jadi, untuk menyiasat hubungan antara bilangan semburan air dan saiz dan warna kulapuk. Okey, nombor 2. Apakah pemerhatian yang dapat dibuat daripada penyiasatan? Apa yang dapat kita perhatikan? Ingat ya, pemerhatian dia boleh guna 5 deria. Kalau kamu kata roti menjadi rosak ataupun jumlah kulapuk roti bertambah. Itu adalah pemerhatian. Ataupun roti ataupun kamu boleh kata roti A, B dan C berbau busuk pun boleh. Okey, apakah bukti yang menunjukkan kulapuk bertumbuh? Okey, apa bukti dia? Yang menunjukkan bilangan kulapuk bertumbuh. Jumlah kulapuk ataupun saiz kulapuk bertambah. Okey, nyatakan kesimpulan kamu dalam penyiasatan. Apakah yang kita nak tunjukkan daripada penyiasatan yang kita jalankan? Ya, kita nak tunjukkan bahawa mikroorganisma bertumbuh. Jadi kesimpulannya, mikroorganisma bertumbuh. Baiklah murid-murid, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Ingat ya, proses hidup mikroorganisma terbahagi kepada 3, iaitu bernafas, bergerak dan bertumbuh. Cikgu harap video yang cikgu sediakan ini dapat membantu semua untuk menjawab soalan latihan yang cikgu berikan. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Terima kasih.